Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul habba fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qala qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim fa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala sallallahu alaihi wasallam yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsu ala niyyatihim. Betul ada itu? Betul. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu angkatan tentera hendak menyerang Ka'bah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu angkatan tentera hendak menyerang Ka'bah. Tentera ni tentera mana? Wallahu a'lam. Tentera yang datang hendak menyerang Ka'bah. Tidak ada diterangkan tentera mana. Yang no Allah tak terang jelas dah. Ashabul fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada juga mengatakan hadis ni tentera apa tidak diterang. Tapi ada angkatan tentera yang datang nak menyerang Ka'bah. Maka apabila mereka berada di suatu tanah lapang, tentera yang datang untuk menyerang Ka'bah itu, bila mereka sampai di satu tanah lapang, ditimbuskan mereka seluruhnya daripada awal hingga akhir. Allah Subhanahu wa taala timbuskan mereka daripada awal hingga akhir. Oleh kerana niat mereka tu datang meroboh Kaabah, nak menyerang Kaabah, lalu Allah Subhanahu wa taala timbuskan mereka daripada awal hingga akhir. Timbus ni angin. Sebab tu macam Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Samud dengan Allah taala hantar ribut kita sini lain, tak macam ribut belah-belah negara Arab. Ribut belah negara Arab ni dia bawa ribut pasir. Mereka tu yatatawaluna fil bunyan, bangunan mereka meninggi-tinggikan bangunan. Tapi dengan Allah taala hantar ribut, Allah taala kampuskan perkampungan dan bandar-bandar mereka. Cerita kata angin boleh bawa ribut sehingga boleh kampus bandar kaum Ad dan kaum Samud. Gitu juga yang ini ditimbuskan mereka dengan pasir daripada awal sampai habis semua hilang. Kenapa? Niat mereka datang nak meroboh Kaabah. Sayyidatina Aisyah merasa muskil serta bertanya dengan katanya. Sayyidatina Aisyah rasa muskil. Katanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka ditimbuskan seluruhnya padahal ada di antaranya orang-orang yang berjual beli dan orang-orang yang bukan daripada tentera itu. Aisyah tanya, ya Rasulullah, bila Allah Ta'ala hantar ribut taufan, bawa pasir, kambul semua bala tentera itu, bukan sekadar bala tentera itu saja tertimbus, para perniaga sebelah situ, yang duduk situ pun tertimbus, orang yang berjual beli pun tertimbus semua, orang yang bukan tentera pun semua ditimbuskan dengan ribut pasir itu semua. Itu baik, pola salah dia. Dan orang-orang yang bukan daripada tentera itu, mereka juga kena kabur dengan ribut pasir. Baginda mengkawal mereka seluruhnya ditimbuskan, semua sekali kena. Ini hadis ini begitu. Maknanya bila ada orang melakukan suatu niat yang tidak baik, kalau turun bala kena semua. Bukan kena orang itu saja. Tu Aisyah heran, ya Rasulullah, macam mana peniaga orang duduk itu? Ada apa pun terkabul kan? Semua terkabul. Ditimbus dengan ribut pasir sama saja. Baik, dan mereka dibangkitkan pada hari kiamat masing-masing
dibalas menurut niatnya. Walau bagaimanapun di akhirat esok mereka akan dibangkit menurut niatnya. Kalau kena bala, kena semua. Itu yang kita nak kena cuba mungkar. Nah, contohlah. Bila berlaku pemungkaran banyak, masuklah tempat kita di Langkawi contohnya. Mungkar makin banyak mungkar. Kalau lah turun bala, bukan kena orang buat jahat, kena semua. Kena semua. Terlebih kena ustaz, kena imam, kena. Kalau ada pondok pun kena itu, mahat dafi kena mereka. Bila bala turun. Itu. Orang nego, orang apa semua. Sebab apa? Kerana ada orang tak baik. Sebab tu kita nak tayang, kita kena tak buru Nabil Ma'ruf. Ajak orang kenal agama. Ma'ruf ni ajak orang kenal agama, bukan ajak orang baik. Bila ajak Ma'ruf bukan mana baik. Ma'ruf kenal, ajak orang kenal. Nak ajak orang kenal, suruh dia mengaji, suruh dia faham apa semua. Tak apa. Takat terus mayang saja. Dia pun tak faham. Itu. Jadi bila mari bala, kena semua. Bukan kena orang jahat saja. Kena semua. Gitu. Rasulullah kata, walau bagaimanapun di akhirat esok mereka dibangkitkan semula menurut niat masing-masing. Itu akhirat lah. Macam tsunami. Kena di Aceh. Mati ratus-ratus ribu, bukan semua orang jahat. Pondok pesantren punya banyak di situ mati. Kiai belambak ada di situ mati. Tok imam pun semua mati berlaku. Bukan orang jahat kena semua. Bila ada maksiat, Allah turunkan bala, kena semua. Semua kena. Bukan orang jahat saja. Itu. Tapi walau bagaimanapun orang baik-baik ni, dia di dunia dia kena, akhirat esok dia dibangkit berdasarkan niat mereka. Yang baik akan dibalas juga kebaikan mereka. Oleh kerana duduk sekali di situ, pakai sekali. Pakai sekali. Ini hadis. Baik. Akibat buruk orang mencabuli kehormatan suatu yang mulia di sisi Allah. Tiap-tiap suatu yang mulia di sisi Allah Ta'ala, sama ada hukum, masa, tempat atau hamba yang dikasihinya, wajiblah dimuliakan dan dihormati sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sesiapa yang mencabulinya, maka buruklah padanya, seperti diterangkan dalam hadis ini. Dia tafsir hadis ini. Maknanya setiap tempat mulia mesti kita kena hormati. Kalau tak boleh hormati tempat yang mulia, buruklah padanya. Kalau dibuka, orang panggil di Saudi paling mulia, maka persedilah haram. Siapa? Kita lah kena mulia. Gitu. Kena mulia. Maksudnya, kita lah kena mulia kan? Gitu. Jadi kalau tempat-tempat kita sini, tempat-tempat yang mulia, tempat mengaji, masjid, surau, tempat-tempat pengajian agama, kalau kita tak boleh hormati tempat ni, niat nak runtuh, niat nak hancurkan tempat-tempat ni, maka binasa. Binasa, rosak. Jadi tunggulah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang mencabulinya, maka buruklah padanya, seperti diterangkan dalam hadis ini. Orang yang berada dalam kalangan orang-orang melakukan perbuatan yang durjana akan ditimpa bala bencana yang menimpa mereka. Kalau orang pergi duduk tahu tempat-tempat orang melakukan kejahatan, bila turun bala, kamu sekali kena. Itu cerita dia. Biasanya malapetaka dan bala bencana diturunkan oleh Allah menimpa orang-orang melakukan perbuatan dilarang, akan merangkum orang-orang yang tidak bersalah yang ada bersama, meskipun keadaan kedua golongan itu berlainan. Walaupun mereka itu berlainan, tapi bala kena sama. Bala kena sama. Lepas tu akhirat esok Allah bangkit menurut amalan masing-masing. Itu pun terang tadi. Balasan akhirat diberi berdasarkan niat masing-masing. Balasan akhirat adalah menurut hakikat suatu, sama ada baik atau buruk. Misalnya dua orang mati bersama dalam perjalanan ke pasar. Yang seorang berniat hendak membeli barang, yang seorang lagi hendak mencuri. Maka pada hari kiamat kelak keduanya menerima balasan menurut niat masing-masing. Macam dua orang nak pergi ke pasar, dua orang ni mati dalam perjalanan.
accident kan. Seorang niat nak beli, seorang niat nak mencuri. Nah gitu. Akhirat esok akan dibangkit menurut niat masing-masing. Sama juga memanage. Ada niat nak membeli, nak mengaji. Ada niat nak mencuri pun. Oi, cepat-cepat mengaji mencuri pada. Nah, dia seluk saku orang, ambil duit orang, macam-macam ada buat kerja. Akan dibangkit menurut niat masing-masing. Nah, tengoklah. Baik. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Yaumal fathi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kemenangan menguasai Makkah Al-Mukarramah bersabda, tidak dituntut lagi berhijrah sesudah berlakunya kemenangan menguasai Makkah, tetapi perjuangan agama dan niat yang baik masih dituntut. Hijrah dah tak ada. Nah, dulu daripada Mekah ke Madinah wajib umat Islam berhijrah. Bila dapat balik kota Mekah pada Islam, hijrah dah tak ada. Terpulanglah pada kita sendiri. Kalau kita rasa baik, kita berhijrah. Kalau rasa tak baik, hijrah tak ada wajib-wajib dah. Macam kita duduk di Langkawi ni, ya. Kita rasa elok kita duduk sini, bagus duduk sini, bagus. Kalau ingat nak berhijrah. Orang luar pun begitu, ada juga berhijrah mai ke sini. Terpulang. Hijrah ni orang panggil tak ada wajib. Kecuali ada hukum dan terang oleh ulama berkaitan dengan hijrah ni. Baik. Hadis yang ke-42 ini menerangkan ada jenis amal kebajikan yang terhad masanya, tetapi perjuangan agama dan niat yang baik sentiasa dituntut. Ada jenis amal ibadah habis tu habis. Apa dia? Contohnya macam hijrah. Tak ada. Nabi berhijrah ke Madinah, sahabat-sahabat ikut turut berhijrah sehingga mereka ni dipanggil orang muhajirin. Mereka ni panggil orang muhajirin, orang yang berhijrah. Habis dah. Gitu. Tapi yang tak habis apa dia? Yang tak habis jihad. Sampai bila pun tak habis. Jihad nak meninggikan agama Allah. Jihad nak meninggikan hukum hakam Allah Ta'ala. Tak pernah habis. Kenapa? Musuh Islam tu ada situ lah. Musuh Islam tu ada itu, lawan Islam ada situ lah. Tak pernah habis. Jihad tak pernah habis. Sama ada jihad di medan perang, ataupun jihad di medan ilmu, jihad di medan dakwah, dia takkan habis. Tapi bila-bila. Baik. Tiap-tiap seorang tertuntut mengerjakan amal kebajikan, terutama yang tinggi niatnya, nilainya. Dalam pada itu ada di antara amal-amal kebajikan yang telah habis masanya dan tidak ada peluang lagi bagi orang-orang yang datang kemudian untuk mengerjakannya. Hal keadaan demikian tidaklah seharusnya menyebabkan siapa merasa kekurangan, karena masih banyak lagi yang boleh dikerjakan pada bila-bila masa jika sungguh-sungguh hendak berbakti. Macam-macam kita boleh buat kerja agama ni. Ada kata sagi dulu tak apalah, sahabat-sahabat dulu boleh berhijrah. Kami ni boleh macam-macam kerja agama ni buat. Cuma kalau nak macam-macam boleh buat. Orang-orang Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan berhijrah daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah untuk mendapat kebebasan menjalankan hukum-hukum agamanya dan untuk meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah. Kerana kaum musyrik yang menguasai Mekah pada masa itu bermaharajalela menindas orang-orang Islam. Amalan berhijrah dalam keadaan demikian merupakan satu amal bakti yang sangat tinggi nilainya. Tetapi setelah baginda berjaya menguasai Mekah dan menegakkan kalimat tauhid di tanah suci yang bersejarah itu, maka amalan berhijrah dari situ tidak dituntut lagi. Sebaliknya perjuangan agama dan niat yang baik tidak terhad pada masa, bahkan sentiasa tertuntut amal oleh tiap-tiap seorang Islam selagi hayat di kandung badan. Dalam pada itu, sebagai diingat bahawa ada lagi amal berhijrah yang masih wajib dilakukan oleh setiap orang yang mampu.
iaitu berhijrah daripada tempat yang padanya tidak mendatang kebebasan menjalankan perintah-perintah agama kepada tempat yang kebebasan berbuat demikian, dan daripada tempat yang bergelombang dengan maksiat ke tempat yang masih atau yang kurang maksiatnya, juga daripada tempat yang padanya suka mendapat ilmu pengetahuan Islam yang wajib dipelajari ke tempat yang boleh mendapatnya. Bolehlah berhijrah itu. Tempat yang payah kita nak jaga diri kita, tempat tu kita berhijrah kepada tempat yang lebih baik. Kadang-kadang kita duduk dalam kampung tu macam-macam ada. Jadi kita sendiri pun tak mampu nak tegur, tak mampu nak ubah tak mampu. Kita pun boleh nak terikut dengan mereka. Berhijrah pula pergi tempat baik. Itu termasuk berhijrah. Tempat kita kata tak ada pengaji langsung, kuliah-kuliah tak ada pengaji apa, aku nak pindah pergi duduk tentu tu banyak kuliah agama lah apa semua. Itu hijrah yang baik. Boleh juga kita melakukan hijrah yang begitu. Tapi nak berhijrah macam Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah, zaman sekarang dah tak ada. Hatta sehingga Nabi tawan balik ke Mekah pun dah habis dah berhijrah. Bagi mencapai kesempurnaan amalan hijrah itu, maka tiap-tiap seorang hendaklah melakukan dengan tujuan dan niat yang mulia dan murni. Ambil ni kita tengok jilid yang pertama, atau ambil jilid muqaddimah, ambil dia masuk jilid yang pertama. Jilid pertama, tengok hadis yang pertama. Jumpa tak? Jilid pertama, hadis yang pertama. Ada lain tu tak apalah, dia tulis apa dia, pembuka kata apa semua tu. Tengok hadis yang pertama dalam jilid yang pertama. Bab yang pertama, beriman kepada Allah. Bab yang pertama, bab menyatakan iman. Beriman kepada Allah. Fasal yang pertama mengenal Allah dan mengesakannya. Ini pun masuk tauhid. Yang muqaddimah tu dia banyak terang pasal niat, hati apa semua. Habis dah muqaddimah. Itu. Jilid mustikah hadis ni ada banyak jilid. Ada apa 5-6 jilid kok. Ada banyak jilid. Ini pun kita masuk jilid yang pertama. An Abi Mu'in an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'az bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, innaka satati qauman ahla kitabin fa iza jituhum fad'uhum ila an ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa fi riwayatin falyakun awwalu ma tad'uhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala wa fi riwayatin falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Dari Abu Mu'ad, daripada Ubay bin Ma'bad, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'az bin Jabal, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskannya ke negeri Yaman. Ketika Rasulullah hantar Mu'az ke Yaman. Mu'az bin Jabal ni Rasulullah hantar pergi ke Yaman. Sebenarnya engkau akan sampai kepada suatu kaum ahli kitab. Hei Mu'az, kata Nabi, kamu akan pergi ke Yaman, kamu akan jumpa satu kaum di kalangan ahli kitab. Ahli kitab ni dia berarti kitab-kitab dulu, kitab Injil, kitab Taurat, dia berarti kitab dulu. Kamu akan jumpa mereka ini. Kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serukanlah mereka supaya mereka meyakini
Bila kamu jumpa mereka, kamu ajak mereka. Seru apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, ajak mereka itu. Ajak mereka mengucap, kita panggil. Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Kamu jumpa mereka, kamu ajak mereka kembali kepada Allah. Ahli kitab ni dia mengaji kitab Taurat, kitab Injil, dia mengaji. Dia faham. Tapi mereka sombong. Bila lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak mau ikut Nabi Muhammad. Tak mau ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka dah jadi guru dah. Ahli kitab-kitab dulu. Bila mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka nak ikut Nabi Muhammad pula, dia merasa komen pula. Gitu. Padahal mereka tahu kata Nabi Muhammad itulah Rasul akhir zaman. Kerana dalam kitab Taurat, kitab Injil, ada cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi ke sana, ajak mereka masuk Islam. Itu. Baik. Menurut satu riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah dakwah supaya mereka mengakui keesaan Allah. Kamu pergi jumpa mereka, ajak mereka sembah Allah Ta'ala yang besar. Dan pada satu riwayat pula baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka kepadanya ialah tunjang dan asas ibadah kepada Allah. Itu hadis yang pertama. Ini mengandungi